kepala Cikgu Rima nanti ya, bila buat collage nanti. So, untuk hari ini tolong bagi kerjasama. Bila ada apa-apa soalan antara Cikgu Rima, tolong bagi kerjasama ya. Jadi, Cikgu serahkanlah kelas ini dengan Cikgu Rima. Rima nanti mau korekot ke Rima? Iya. Korekot lah ya? Iya, saya rekod. Oke. Mula kakak. Oke, cikgu mulai ya. Oke, assalamualaikum semua dan selamat tengah hari. Adakah juga nih? Coba dulu jawab cikgu. Waalaikumsalam Cikgu. Waalaikumsalam Cikgu. Oke, ada juga orang kan? Ingat kamu tidur. Oke, sebelum itu cikgu mau tanya, berapa orang semua kamu dalam kelas nih? Siapa ketua kelas? 10. Oh, 10. Ketua kelas ada sini? Tiada Cikgu. Oke, tak apalah. Oke, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu kenalkan diri kita dulu kan. Tapi Kak Maya pun sudah kenalkan cikgu tadi. Nama cikgu Rima Kurnia binti Suhaib. So, cikgu akan menjalankan latihan mengajar di sini selama 2 bulan. So, sekarang ni masuk minggu ketiga lah. Tinggal berbaki 5 minggu lagi cikgu di sini ajar kamu. Jadi, sepanjang 5 minggu ni, cikgu harap kamu boleh bagi kerjasama lah ya. Sebab cikgu pun bukannya lama, sekejap saya sini. Okey, cikgu ni dari UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pernah dengarkan nama universiti tu? Pernah? Tak pernah Cikgu. Okey, ini macam Cikgu Maya pun dia dari UPSI. Cikgu Maya ni super senior cikgu sudah. Okey, UPSI ni dia universiti yang fokus kepada bidang pendidikan untuk jadi cikgu. Tapi ada sejak pun yang macam bidang di sana yang bukan untuk jadi cikgu tapi dia majoriti untuk jadi cikgu lah. Okey. Ada juga beberapa orang kawan cikgu yang daripada KB Tawau ni dorang sambung di dorang sambung di UPSI. Dalam beberapa orang lah begitu. Jadi kamu kalau berminat untuk jadi cikgu, bolehlah sambung di UPSI dulu 4 tahun, ambil pendidikan. Boleh? Okey. Okey, hari ni cikgu akan sentuh pasal kesilapan dalam imbangan duga. Sebelum ni kamu sudah belajar kan buat imbangan duga? Imbangan duga yang memindahkan ledger, baki-baki ledger tu ke imbangan duga dengan tepat. So hari ni cikgu akan sambung sikit tentang kesilapan dan cara untuk kamu betulkan kesilapan tu. Sebelum supaya kamu senang untuk buat pembetulan kesilapan ni, kamu kena kuasailah betul-betul tu apa konsep debit dan kredit tu. Semua sudah kuasai kan ni? Yang debit, kredit tu. Able? Ha? Cuba respon dulu. Dah. Sudah ya? Okey. Lepas ni cikgu mau test lah kalau kamu betul-betul sudah. Sekejap dulu. Cikgu share screen.
Okey, kamu nampakkah sudah skrin cikgu? Nampak? Ada orang kan ni? Kamu nampakkah? Nampak cikgu. Nampak kan? Sudah. Eh, jap. Suara cikgu dia jelaskah juga? Jelas. Okey, tak ada juga gangguan kan? Nampak sudah. Okey, okey. Tadi kamu bilang kamu kuasai sudah kan? Able tu. Jadi cikgu mau recap balik, kasi betul-betul kamu ingat ni konsep debit kredit. Okey, so sini cikgu buat kotak kan? Di sini bahagian debit. Sini bahagian kredit. Di sini kamu gunakan yang konsep able tu. Kamu guna itu kah juga? Hello? Dulu je cikgu. Sekarang kamu guna apa? Inilah juga tu kan, tapi kamu tahulah benda ni. Cikgu tengah SPM. Oh, tapi kamu tahulah juga benda ni Ya kan? ini juga tapi lupa aset. apa. Ya Oi. tahu. Okey. Di sini aset, ini belanja. Yang ini ni kan, aset belanja ni dia berbaki normal di debit. Okey. Sorry ya cikgu ni melukis guna mouse. Yang ini pula liability, equity dan hasil dia berbaki kredit. Baki normal. Okey, jadi cikgu mau tanya kamu. Kalau yang aset atau belanja ni dia bertambah. Jadi kita kena debit atau kredit? Debit. Okey, debit. Kalau dia berkurang, kita kredit lah kan. Kalau yang ini ni, liability, equity, hasil, dia bertambah, kita kena debit atau kredit? Kredit. Kredit. Okey. Okey, ini kamu tahu, kamu simpan betul-betul ni. Sebab kalau kamu macam lost sikit dengan konsep ni, susah sudah kamu mau teruskan untuk buat pasal kesilapan ni. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk dalam kesilapan dalam imbangan duga. Okey, mengikut sistem catatan bergunis, imbangan duga, satu urus niaga ni dia mesti satu di debit, satu di kredit. Which is melibatkan dua akaun lah kan. Jadi, sebelum ni kamu buat imbangan duga tu, kadang-kadang dia seimbang, kadang-kadang tidak kan. Itulah dinamakan sebagai kesilapan. Jadi kesilapan ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama ni kesilapan ketara. Okey. Siapa boleh beritahu cikgu apa tu kesilapan ketara? Ikut pengetahuan kamu saja. Siapa? Kalau tak ada cikgu petik nama kamu satu-satu. Ada yang mau volunteer ni? Okey, kalau tak ada kita panggil Fitri Syafika. Ada tadi kan? Fitri Syafika adakah? Ada cikgu. Okey, Fitri Syafika. Apa yang kamu faham pasal kesilapan ketara? Kesilapan ketara ni dia punya jumlah debit dan kredit di imbangan duga tidak seimbang. Okey, betul. Okey, yang itulah kesilapan ketara. Kita buat imbangan duga, dia memang ketara betul, jelas-jelas tak seimbang. Jadi mesti ada kesilapan kan? Jadi kesilapan yang pertama tu kesilapan dalam imbangan duga. Dia mungkin kesilapan tu macam contoh, kan tadi dalam sistem catatan bergu tu ada dua akaun, satu debit, satu kredit. Jadi dia mungkin tersilap. Yang debit tu ke kredit, yang kredit ke debit. Satu lagi, dia mungkin tersalah jumlah. Jadi jumlah debit tu dikira dengan betul. Betul saya kamu kasih masuk di debit tu. Tapi
yang kamu kasih masuk di kredit tu salah. Sebab itulah dia tidak seimbang. Kita tengok contoh lah sini ya. Jadi sini dia cakap jumlah dalam jurnal belian 12,500 dipindahkan ke ledger sebagai 1250. Okey. Okey, dalam jurnal ni dia betul sudah 1250. Tapi bila dia transfer pergi akaun belian ni jadi 1250 kan. Jadi situ macam salah sikit. Jadi cara untuk kamu kasih betul senang sejak kalau kesilapan ketaran ni kamu conteng, kamu padam sejak ni, lepas tu letak signature di hujung, kasih betul. Lepas tu saya kasih betul di akaun belian ni. Di imbangan duga pun pastikan kamu kasih betul supaya nanti pengiraan kamu betul balik. Okey, yang kedua, kesilapan ketinggalan satu catatan. Okey, kalau ketinggalan satu catatan ni, kamu tidak rekod satu akaun sama ada dia di debit atau di kredit. Tengok contoh sini, menjual barang niaga sebanyak 8,200 secara kredit. Okey. Sekarang cikgu mau tanya kamu, untuk transaksi ni menjual barang niaga berjumlah 8,200 secara kredit kepada perniagaan Baba. Jadi, akaun apa yang terlibat dalam urus niaga ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Haziq boleh? Adakah Haziq? Okey, siapa tu tadi? Kesilapan ketinggalan satu catatan. Bukan, maksud cikgu akaun yang terlibat. Dua akaun tu. Contoh macam akaun kadar bayaran, akaun gaji. Okey, begitu. Ada boleh jawab? Zik tolong. Haziq, tadi kau tu cikgu panggil. Belian dengan pemiutang niaga. Okey, kita tengok jawapan Haziq. Betulkah? Betul lah. Beli jualannya. Jualan dengan akaun belum Oh ya, terima. lupa. Kenapa kamu boleh cakap belian Haziq? Sini terang-terang dia cakap menjual. Okey. Jadi, Cikgu, saya nampak menjual, saya pikir membeli. okey. Jualan, jadi, jap kamu guna terms pemiutang kah? Pemiutang penghutang. Kamu guna yang itu, yang pemiutang penghutang? Iya. Okey, yang cikgu ambil ni contoh dari buku. Okey. Yang cikgu ambil ni contoh di buku teks sekolah harian punya. Diorang guna, dulu zaman cikgu guna pemiutang penghutang juga tu. Tapi sekarang diorang tukar sudah ini. Akaun belum terima, akaun belum bayar. Akaun belum bayar tu dia pemiutang. Akaun belum terima ni dia penghutang kamu. Okey. Jadi sini kan di imbangan duga dia buat untuk ini sejak jualan. Sebab tu lah dak seimbang. Jadi untuk kamu kasih seimbang, kamu buka juga balik ni akaun belum terima. Dia berbaki di sebelah debit sebab akaun belum terima ni dia tergolong dalam akaun apa? Yang able tu. Dia ni yang mana satu? Yang mana satu? Siapa-siapa jawab? Aset. Okey, aset. Aset apa tu? Haziq. Semasa. Okey, aset semasa kan? Jadi nanti di imbangan duga tu kamu untuk supaya dia seimbang kasih masuk sekali ni akaun jualan di debit dan juga di kredit dan juga akaun belum terima ni atau penghutang di debit. Okey, lepas tu yang kedua kesilapan catatan amount. Maksudnya namanya pun catatan amount kan, dia punya jumlah tu tak sama. Okey, contoh di sini sewa. Cuba kamu baca ni dulu. Siapa-siapa?
Siapa-siapa tolong bacakan nih. Dek, Daulah, Dek. Siapa adik nih? Adik nih siapa ya? Yang Fitri nih kah? Fitri Syafika, Fitri Syafira. Dia dorang kah tuh? Syafira, Iya, Cik. Cik. Syafira adik, Syafika kakak. Ya. Oke, si adik lah adik. Coba dulu. Apa tuh, Cikgu? Baca dulu nih. Ini nih. Dari sini sampai sini. Sewa diterima penyewa sebanyak RM5.000 kan betul dalam laku tunai ledger bank, tapi tersalah rekod dalam rekening sewa diterima sebanyak RM5.000. Oke, di sini dia salah salah catat. 5.000 dia pergi catat 500. Ini yang kesilapan yang kita selalu buat, itu kurang kosong, terlebih kosong kadang-kadang. Oke. Jadi adik, coba terangkan dengan cikgu macam mana kesilapan ni dikasih betul berdasarkan contoh ni. Gimana ya? Oke, try Syak. Oke, first. Dia dapat 5.000 kan? Boleh adik? Oke, dia dapat 5.000 kan? Hah? Cikgu, Apa? bukannya 5.000 tolak 500, Cikgu. Yang itu, kejap dulu. Ini dia salah, macam mana yang bercakap? Ini dia salah, itu sejak salah kosong. Yang kamu cakap ni kan dia ada nanti satu kesilapan lagi. Itu nanti cikgu terangkan. Oke, Cikgu. Oke, jadi kan 5.000. Di buku tunai ni, dia betul sudah catat 5.000. 5.000 ngam lah. Jadi di sewa diterima ni, dia catat 500. Disebabkan ini yang kesilapan ketara tu, potong sejak ni 500 ganti dengan 5.000. Kalau pembetulan kesilapan ketara dan tidak ketara ni dia berlainan. Kalau kesilapan ketara, dia cara kamu betulkan tu melibatkan satu akaun sejak. Gitu. Okey, seterusnya kesilapan catatan di sebelah yang sama. Ini pula coba siapa-siapa terangkan. Lisma adakah? Ya, Cikgu. Okey, Lisma terangkan dan cikgu dulu. Baca. Baca saya, Cikgu. Bacalah. Baca sejak. Kedua akaun yang terlibat dicatatkan di sebelah yang sama. Okey. Ini lagi. Shopping. Pemilik mengambil barang niaga berjumlah RM3.000 untuk kegunaan sendiri. Kesilapan yang berlaku ialah urus niaga direkodkan di bahagian yang sama, iaitu di bahagian debit di kedua-dua akaun. Okey, jadi ini kan ada transaksi. Pemilik itu ambil barang niaga. Jadi, akaun apa yang terlibat tu? Ada 2 akaun. Alisma, akaun apa? Pemilik ambil barang niaga 3.000 untuk kegunaan sendiri. Rasa-rasanya akaun apa tu yang terlibat? Okey, siapa-siapa boleh bantu Lisma? Senyap sudah kamu. Adakah? Azik, tolong Ambilan juga, Azik. Cik. Tolonglah. Tolonglah, Zik. Ambilan. Ambilan sama? Beng. Kenapa bank? Bukan bank. Bukan bank, tapi apa?
ada cikgu. Okey. Tadi tu Haziq cakap betul sudah ambilan sebab ada kegunaan sendiri. Tapi bank tu tak ada pun dia cakap sini cek. Kalau ada cek itu melibatkan bank. Tapi di sini dia cakap barang niaga. Jadi akaun belian. Okey, tengok kan? Tengok ni. Akaun belian betul sudah dia di di debit ni belian 3,000. Tapi di akaun belian ni pula sepatutnya dia kredit sebabkan belian berbaki kredit. Jadi sepatutnya ini ni dikredit. Di sini yang dia salah ni. Tu begini saja. Buang yang ini, buat yang baru. Lepas tu sini kesilapan pengiraan. Kesilapan pengiraan siapa lagi ni? Syafiqah lah. Syafiqah binti Mat Alwi. Adakah dia? Adakah ni si Syafiqah? Atika ada Atika? Ada cikgu. Okey, coba kamu Atika terangkan kalau boleh. Ikut ayat kamu sendiri kan kamu paham sudah. Tika, adakah situ? Ada cikgu. Kejap, pikir dulu. Pikir kau. Okey. Tak apalah kalau susah betul. Baca Syaklah. Cikgu ini bukan yang terlebih jumlah atau kurang kah? Itu lain lagi. Ini yang salah macam iya juga. Okey, baca Syaklah. Kesilapan dalam jurnal. Jumlah dalam jurnal tersilap kira dan dibukukan dalam ledger. Kesilapan dalam buku tunai, jumlah dan baki buku tunai tersilap kira dan akan memberi kesan pada imbangan duga. Kesilapan dalam ledger, jumlah dan baki akaun-akaun dalam ledger tersilap kira dan ini akan memberi kesan pada imbangan duga. Jadi yang ini kan kesilapan pengiraan ni dia boleh jadi dalam ledger kamu silap, dalam buku tunai. Jadi kita tengok contoh. Kejap ya kamu. Okey, kita tengok contoh ni. Jumlah kredit sepatutnya 35,000. Tapi yang dia rekod ni 25,000 saja. Okey. Okey, dalam jurnal jualan ni dia yang salah. Okey, dalam jurnal jualan ni dia salah. 14 tambah 21 ni sepatutnya kan 35,000. Tapi dia transfer di sini pun salah, 25,000. Jadi sepatutnya 35,000 kan? Jadi apa yang kamu patut buat? Macam biasa, sama saja. Potong ni 25,000, letak ni signature dicakap, kasih italic, lepas tu tukar jadi 35,000 balik. Gitu saja. Okey, tadi itu kesilapan ketara. Ni dia cakap kesilapan jenis ini hanya melibatkan satu akaun. Cara untuk betulkan ni dengan batalkan angka yang salah dan turunkan tanda tangan ringkas di sebelahnya. Gitu saja. Okey, yang ini carta aliran kaedah mengesan kesilapan. Okey, sebab itulah cikgu kamu selalu nasihatkan kalau kamu buat dari start BCP tu kasih telitilah buat betul-betul sebab kalau imbangan duga kamu tu tidak seimbang, kamu kena tengok dari awal lagi kan macam susah sikit tu. Jadi yang pertama kamu mesti semak dan pastikan catatan debit dan kredit tu betul. Yang kedua kalau tak seimbang, kira perbezaan antara dua tu. Dia cakap contoh 100. Kalau 100 kurang kan, kamu carilah 100 akaun di ledger tu. Mungkin ada kamu tertinggalkan.
Lepas tu dia cakap bagi dengan 2 dan cari jumlahnya dalam imbangan duga. Mungkin kamu tersalah catat kah? Begitu. Lepas tu semak semula pengiraan dan baki dalam ledger. Jika salah, kasih betul. Okay, semak semula pengeposan BCP ke ledger. Jika salah, kasih betul juga. And then, semak semula catatan dalam BCP dan buku tunai. Itulah. Jadi, kesimpulannya kalau salah di imbangan duga ni, dia macam cek dari awal balik lah. Seterusnya, kesilapan tidak ketara. Okey. Si kakak lah lagi kita soal. Apa yang kamu faham pasal kesilapan tidak ketara? Ada ke di sini? Ya, cikgu, kejap. Okey. Kesilapan tidak ketara ni, walaupun imbangan duga seimbang, ini tidak bermakna semua catatan dalam akaun adalah betul. Kerana mungkin terdapat kesilapan yang tidak ditunjukkan oleh imbangan duga. Okey, betul. Kesilapan tidak ketara ni, kita buat imbangan duga kita sudah ni kan? Okey, seimbang sudah. Tapi tiba-tiba cikgu cek, bukan markah full. Itulah namanya kesilapan tidak ketara. Imbangan duga yang seimbang tidak semestinya tepat. Jadi, kita tengok kesilapan tidak ketara yang pertama. Kesilapan ketinggalan 1 urus niaga. Siapa mau terangkan sama cikgu ni? Haziq lah, boleh? Adakah Haziq? Adakah si Haziq ni? Kan dia terleft. Keluar dia, cik. Okey, siapa yang bercakap ni? Kamulah. Siapa ni? Cikgu tak tengok. Atika, oh. Okey, Atika. Kesilapan ketinggalan 1 urus niaga ni, dia lupa rekod ataupun dia tidak tercatat. Jadi, benda tu tidak termasuk dalam pengiraan urus niaga. Okey, betul. Kan cikgu cakap tadi 1 urus niaga tu melibatkan 2 akaun. Jadi kalau yang kesilapan ini ni, dia tertinggal dua-dua tu. Jadi dia tak ada efek pun sama ada di debit atau di kredit. Okey. Ini, pemilik membawa masuk mesin pencetak. Okey, siapa tadi itu? Atika kan? Atika, cuba bagi tahu cikgu. Akaun apa yang terlibat dalam transaksi ni? Penyelenggaraan pejabat ke, cikgu? Oh, penyelenggaraan pejabat. Di sini, alatan pejabat sejak dia bukan penyelenggaraan. Sebab kan, kalau membawa masuk, ada keyword sini membawa masuk, mestilah modal. Dia mesin pencetak ni dalam alatan pejabat. Betul lah tu, cuma yang salah penyelenggaraannya sejak. Okey, kalau ini kan kamu terlupa rekod. Jadi kasih rekod cek lah balik macam biasa. Buat akaun alatan pejabat, buat akaun modal. Sudah kamu buat ni, transfer je macam biasa di imbangan duga. Okey, yang kedua. Lisma, adakah dia? Iya, saya. Okey, Lisma. Terangkan pasal kesilapan prinsip. Kesilapan prinsip. Jap. Kesilapan prinsip ni dia salah rekod dalam akaun. Macam mana akaun tu sepatutnya dia penyelenggaraan pejabat tapi dia letak di tempat kenderaan gitu. Gitu kan, cikgu? Okey, betul tu. Kalau kesilapan prinsip ni dia lebih kurang dengan kesilapan komisen. Kesilapan prinsip ni dia macam contohlah debit. Tapi dia still dalam debit walaupun contoh. Tengok ya sini akaun kenderaan ni kan aset. Dalam akaun belanja membaiki kenderaan ni dah akaun belanja tapi akaun aset dan belanja tu dua-dua di debit. Itulah dinamakan kesilapan prinsip. Dia boleh jadi seimbang
Sebab dua-dua kan debit. Itu dia boleh jadi seimbang. Kalau kredit dengan debit, dia tak seimbang. Okey, kita tengok contoh di sini. Belanja membaiki komputer sebanyak 200 telah didebitkan dalam akaun komputer. Okey. Dalam akaun komputer, belanja membaiki komputer sebanyak RM200 telah didebitkan dalam akaun komputer. Okey, ini. Di sini ni betul. Di sini dia debit. Di sini dia debit 200. Sepatutnya akaun komputer ni tak ada kan? Dia sepatutnya debit di akaun belanja membaiki komputer. Jadi apa yang kamu perlu buat, akaun komputer ni kamu kena hapuskan. Kamu kena hapuskan lah. Macam mana kita mau hapuskan akaun komputer ni? Lisma. Macam mana? Kan dia salah masuk. Lisma, adakah? Ya, cikgu. Okey, macam mana cara kamu mau, kan ini kan, akaun komputer kan ni salah, dia sepatutnya tak ada. Jadi, tapi dah sudah kasih masuk ni 200. Macam mana kamu mau kasih hilang 200 ni balik? Dari sesuatu tanda tangan. Bukan gitu Kak Cikgu? Oh, bukan. Kalau itu untuk kesilapan ketara. Kesilapan ketara, Oh, begitu. ini dia tolak lah tu. Tolak di bank. Dia mesti tolak. Macam mana cara kamu tolak? Buat lagi satu ledger. Okey, dia kurang tepat sikit. Okey, untuk kita kasih hilang ni, akaun yang kita tersilap kasih masuk, caranya, akaun komputer kan dalam baki debit. Untuk kamu kasih hilang ni baki debit, kamu kena kreditkan semula 200. Jadi, kalau dia sudah debit kosong 200 ni, di sebelah kredit pun 200, jadi kosong lah sudah ni. Jadi, kamu kena kasih masuk balik 200 ni di tempat yang sepatutnya. Yang sepatutnya ialah akaun belanja komputer. Disebabkan akaun belanja komputer ni debit, AS belanja, jadi dia akan berbaki di sebelah debit. Okey, faham Lisma? Faham. Okey, next. Siapa lagi ada sini ni? Si adik lah lagi, adakah dia? Adakah dia si adik? Tak dah? Si kakak ada? Siapa cikgu? Si adik. Siapa yang menanya tadi itu siapa? Kamulah. Kau lah tu, astaga. Ya Allah. Si Ya, Syafira kan? Iya, cikgu. Okey, tak apa. Astaga. Kenapa? Cikgu. Boleh nih cikgu, boleh. Boleh ya, boleh. Selapan emon cikgu apabila emon yang salah dicatatkan di kedua-dua belah debit dan kredit account. Biasanya selapan emon ini dia sudah direkod dalam buku catatan pertama dan diposkan ke ledger. Nah, gitu kan cikgu? Okey, betul lah tu begitu. Jadi kesilapan Emon ni, kamu salah catat. Tapi kesalahan Emon ni, kamu start dari BCP tu, buku catatan pertama. Ya, kita tengok dulu sini. Okey, dia cakap sini kan, jualan tunai 930 tersilap rekod sebagai 903. Okey. Ini cikgu rasa, sekejap ya. Buka Excel. Ini contoh cikgu sudah buat ni, siap-siap. Tadi dia cakap apa situ? Okey, ni kan. Dia cakap kesilapan jualan tunai. Kamu nampak kan ni Excel ni cikgu ini ni? Yang Microsoft Excel. Kamu nampak? Nampak. Okey, nampak kan? Jadi, contohlah sini. Apa tu?
Di sini kan tunai 903. Lepas tu okey, untuk yang ini jualan tunai sepatutnya 930 tapi dah rekod sebagai 903. Maksudnya dia terkurang ke terlebih ni? Terkurang rekod kan? Jadi apa yang kamu patut buat? Siapa tadi cikgu soal tu? Si adik lah kan? Si adik kah tadi tu? Siapa adik? Cari bezanya cikgu. Tolak. Okey kan, cari beza. 27. Bezanya 27. Sebab dia terkurang, kamu mesti tambah di sebelah yang sama ni. Jadi ini pun sama juga. 9, 27. Jadi amount-nya ni samalah. Sama 930 di sini, 930 di sini. Tapi contoh soalan tu cikgu ubah lagi, dia jadi terlebih. Sepatutnya jumlah 930 tapi yang cikgu record sini 930. Adik, apa cikgu patut buat adik? Apa tu cikgu? Tadi tu kan terkurang. Jadi sekarang ni jumlah yang sepatutnya cikgu bayar 903. Tapi di buku tunai ni cikgu letak 930. Di jualan ni pun cikgu letak 930. Apa yang cikgu patut buat? Anu cikgu 903 tu 930 tolak 903. Kita dapat tu. Kita tolak dah cikgu sama 930 tu. Okey, kejap satu-satu ya. Okey, pas adik kamu cakap kita tolak kan? 930 tolak 903 27. Jadi 27 tu cikgu kena kasih debit kah? Kasih kredit kah atau cikgu debit balik? Sebab cikgu terlebih. Kredit cikgu. Okey, terlebih. Kita kreditkan. Di jualan pun sama, kita kredit. Supaya nanti kalau kamu buat bagi HB sini, di sini HB, dia kenapa tu? HB, dia jadi 903, which is ini nilai yang kita mau tu. Okey, seterusnya kita teruskan. Seterusnya, kesilapan saling mengimbangi. Siapa boleh terangkan ni? Haziq lah, boleh? Apa tu cikgu? Kesilapan saling mengimbangi. Siapa boleh terangkan? Si Haziq, adakah dia? Ke dia terlive lagi? Ya, ada Cikgu. Okey, Haziq. Tolong ni, terangkan dengan kawan-kawan kamu. Dari mana cikgu? Dari pelaku ni. Apa yang kamu faham pasal ini? Kesilapan saling mengimbangi. Itu cikgu apa nih? Apa itu? Jap. Itu cikgu apa nih? Sebelah apa nih? Kemana? Sebelah itu, sebelah debit lebih sebelah kredit enggak? Gitu kah? Okey, kurang tepat sikit. Kalau kesilapan saling mengimbangi ni, dia ni lebih kurang dengan kesilapan amount. Dia ada dia punya jumlah tu kan
tidak apa? Salah. Okey. Supaya kamu lebih faham, kita tengok contoh. Maksudnya sini kan dia ada 2 kesilapan tu. Okey, apa bezanya kesilapan saling mengimbangi ni dengan kesilapan amount? Amount tu, dia mula dari BCP kan macam tadi tu. Dia dari BCP tu salah, tapi yang kamu transfer pergi akaun lain tu betul. Tapi kalau untuk imbangan dua ni, dua-dua dia salah. Itulah dia boleh jadi seimbang. Okey, contoh kan di sini cakap belian tunai 450 terlebih rekod sebanyak 50 dalam akaun belian dan buku tunai. Okey. Dalam buku tunai ni dia rekod 500. Betul lah kan? Salah 500. Tapi di belian pun dia rekod salah juga masih. 500 juga. Itulah sebabnya kenapa kamu punya imbangan duga boleh seimbang sebab di buku tunai ni dengan belian dua-dua salah. Jadi, cara untuk kamu kasih betul macam biasalah. Kalau 450 kan means dia terlebih rekod. Jadi, di buku tunai ni kamu kena kredit 450. Jadi 500 tolak 50 sama dengan 450. Jadi untuk belian ni, belian kan berbagi debit. Untuk kamu kasih kurang dia 450. Jadi 450 kena kredit balik 50. Fahamkah? Haziq faham? Faham je. Faham lah ya. Lepas tu ini, siapa lagi yang belum cikgu soal dia adakah? Syafiqah yang Syafiqah binti Mat Alwi ni sudah? Adakah dia sini? Ada cikgu, lambat lainnya. Berapa orang kamu sekarang di sini ni? 5 aja. Okey, si Atika lah, Atika Syamira. Terangkan pasal ini, kesilapan terbalik atau songsang. Ini sepatutnya dia account itu diletak bagian debit, tapi dia letak bagian kredit. Gitu gitu. Begitulah. Kita tengok contoh. Kesilapan. Tika baca, Tika. Membayar insuran RM Rp120 dengan tunai direkodkan dalam buku tunai di bagian debit lajur tunai dan account insuran di bagian kredit. Okey, kita tengok contohnya ni. Dia cakapkan bayar insurans 120 dengan tunai. Direkodkan dalam buku tunai di bahagian debit lajur tunai dan account insurans di bahagian kredit. Okey. Kalau ini ni kan, kamu mesti kasih double. Okey, contohlah sini kan. Sepatutnya buku tunai ni, di buku tunai ni, account insurance kan sepatutnya kita kreditkan. Tapi di sini kita debit. Jadi, kalau kita kredit ni, insurance di sebelah kredit ni kan 120, maksudnya baki debit dan baki kredit ni jadi kosong. Tapi kita mau di buku tunai ni, dia ada baki lagi 120 di kredit. Sebab itulah dia kasih double 240. Jadi kalau kamu cari baki HP-nya ni, jadi sama dengan 120. Account insurance pun sama. Yang sudah kamu kasih betul di buku tunai ni, bawa sejak pergi account insurance sebelah debit. Kasih double juga dia punya amount. Lepas tu kesilapan komisen. Si kakak lah lagi. Kakak. Ya, cikgu. Terangkan pasal kesilapan komisen. Kesilapan komisen ni akaun yang salah. Catatan terdapat dalam akaun yang salah tetapi jenis akaun yang sama. Biasanya berlaku dalam akaun penghutang dan pemihutang. Okey, betul. Macam itulah. Dia lebih kurang macam kesilapan prinsip tu. Tapi prinsip tu dia dalam klasifikasi akaun yang berbeza. Macam
dia melibatkan akaun, contoh akaun belanja dengan akaun aset. Dua-dua tu di debit. Tapi untuk kesilapan komisen, dia mesti satu grup, satu jenis akaun lah. Contoh akaun penghutang kan, dia tersilap nama. Selalunya nama lah. Paling senang contoh. Jadi berlaku. Okey, ini contoh. Belian sebanyak 6,400 daripada Sofia telah direkod dalam akaun Sofian. Jadi yang berhutang ni sebenarnya Sofia. Tapi kita rekod di akaun Sofian. Kesian si Sofian ni. Lepas tu, cara kamu... Okey, first kan kamu buka akaun belian ni, akaun pemiutang Sofian, kamu kreditkan dia 6,400. Sepatutnya bukan Sofian punya hutang kan, si Sofia. Jadi, jumlah hutang di akaun si Sofian ni kamu kena kurangkan, kasih kosong. Caranya, disebabkan pemiutang di sebelah kredit, kamu debitkan balik ni, tapi dia punya butir letak nama Sofia. Okey, jadi akaun Sofian ni sudah kosong. Buka barulah akaun si Sofia lagi. Buka baru akaun Sofia, lepas tu kreditkan balik 6,400. Okey, habis. Ini langkah-langkah pembetulan kesilapan dalam imbangan duga. Ini yang pertama, dapatkan memo dari pihak atasan. Kenal pasti jenis kesilapan, baru senang kamu betulkan. Lepas tu, kenal pasti akaun manager yang terlibat. Sediakan catatan jurnal pembetulan kesilapan mengikut sistem catatan bergu. Okey, kalau sudah ada kesilapan tu, kamu kena buat balik imbangan duga terselaras. Dan pastikan itu seimbang sudah. Lepas tu kita akan kemaskini ledger am yang terlibat. Okey, habis. Jadi sekarang ni, cikgu mau bagi kuis untuk kamu. Yang kamu 5 ni internet okey. Yang kamu 5 ni internet okey juga kan? Okey kah internet kamu? Okey, cikgu. Saya cikgu dah okey. Sekejap Dah pula okey saya kan, Zee? Kejap. Macam mana ya? Try lah, Haziq. Try ya. Sekejap, cikgu bagi kamu link. Ya, cikgu. Kamu pernah juga kan main quizzes? Pernahkah? Quiz dari quizzes. Pernah? Yang Q tu kan? Iya, quizzes. Pernah? Pernah. Enggak, cikgu. Oh, enggak dapat. Sekejap ya. Ni, kamu masuk ni. Kamu pergi link yang cikgu bagi ni. Lepas tu nanti dia ada minta kod tu. Apa kodnya, cikgu? Kejap cikgu type 46053. 546053. Dapatkah?
Bagi tahu kawan kamu yang left tuh, code-nya. Dorang bukan tahu tuh. Tadi tuh cikgu share link untuk masuk quizzes sejak. Oke, yang nggak boleh tuh coba kamu try. Nih, link nih. Yang cikgu bagi di chat. Lisma, apa yang nggak boleh Lisma? Nggak boleh join? 546053. Lisma ada sudah tuh. Ada sudah Lisma, Atika dengan si kakak. Mimi dengan si kakak ada tuh. Si adik belum ada. Semua sudah ada kah? Kejap. Kan saya punya yang lain. Lisma, si Mimi dengan si kakak ada sudah. Si adik belum ada. Habis itu si adik, okay. Si Azik mana Azik? Azik. The left dia. Oke, ada. Iya, 4 orang. Siapa yang... Oke. Mula kan? Mula kakak? Mula kan? Mula. Oke, cikgu start. Silang.
Okay. Okay. Fitri Syafika.
Oke, semua sudah habis jawab. Oke, tahniah kepada pemenang. Oke, sepatutnya kuis ni kamu kena jawab semua, tapi mungkin 4 orang saja yang boleh jawab. Okey, akurasi tadi cikgu tengok dalam 50 lebih, which is memuaskanlah juga untuk 4 orang jawab. Jadi nanti kawan-kawan kamu, mungkin cikgu akan bagi link untuk semua jawab kuis ni untuk rekod cikgu lah ya. Jadi, okey, jadi kita masa pun hampir tamat, tapi sebelum cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu meminta beberapa orang untuk kamu buat rumusan. Apa yang kamu faham tentang pelajaran pada hari ini? Siapa yang mau volunteer dulu? Lisma, boleh Lisma? Bagitahu cikgu apa yang kamu faham. Apa-apa saja. Rumusannya saya dapat sudah bezakan antara kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Okey. So hari ini kamu dapat bezakan kan? Kesilapan ketara, jenis kesilapan ketara dengan cara untuk membetulkan antara jenis kesilapan tu. Jadi kalau kesilapan ketara, kita akan melibatkan satu akaun saja. Tapi kalau kesilapan tidak ketara, kita kena, dia macam lebih rumit sikit lah cara untuk betulkan tu. Dia melibatkan 2 akaun. Seterusnya, Haziq lah Haziq. Kamu pula? Dapat mengenal pasti kesilapan. Setiap kesilapan. Ini. Okey. Jadi kamu lebih faham lah kan jenis-jenis kesilapan. Contoh perbezaan antara kesilapan komisen dengan kesilapan prinsip. Jadi kamu mungkin boleh sudah kenal pasti antara dua tu, boleh bezakan. So cikgu rumuskan balik. Hari ini kita sudah belajar 2 kesilapan. 2 jenis kesilapan. Kesilapan tidak ketara dan ketara. Contoh untuk kesilapan ketara iaitu kesilapan satu catatan, kesilapan amount, apa lagi? Kesilapan pengiraan. Untuk kesilapan tidak ketara pula, dia ada dalam kesilapan komisen, kesilapan prinsip tu, kesilapan apa lagi? Yang songsang atau terbalik. Okey, jadi cikgu harap lepas ni kalau kamu dapat soalan berkaitan dengan kesilapan, kamu boleh jawab dengan baiklah lagi. Okey, boleh semua? Boleh cikgu. Okey, kalau sebelum tu ada soalan ke? Apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita end kelas sampai sini sahaja. Terima kasih semua. Kasih cikgu. Terima kasih cikgu.